Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi Jumaat. Jadi hari ini hari Jumaat dan hari Isnin ni kita pun dah nak sambut Merdeka. Saya pakai baju Melayu bersongkok sebab saya orang Melayu. Tengok acap. Okey, tak ada apa lah. Okey, jadi hari ini saya punya pengisian saya ingat sedikit ringkas, tak tahulah ringkas tak ringkas kan. Tetapi saya cuba relatekan sebenarnya banyak benda yang boleh dikongsi untuk seharian ni, tapi saya cuba cari something yang boleh saya relatekan dengan kemerdekaan ni lah. Sebab saya ingat isu kemerdekaan ni satu isu yang sangat signifikan kepada konteks kita lah, terutama pada anak-anak pelarian Rohingya ni lah. Kita pun tak tahu apakah makna kemerdekaan bagi mereka kan. Apakah mereka memahami perkara tu ataupun tak. Jadi saya nak berkongsi satu kata-kata ataupun satu buah fikiran dari seorang pemikir dari Tunisia, iaitu Malik bin Nabi. Bukan bukan Nabi lah kan. Kalau dulu, zaman-zaman dulu 70-an, kalau masuk-masuk kampung, kalau orang-orang Abi masuk kampung, dia cerita kan, Malik bin Nabi pernah berkata kan, orang kampung ni cakap, dia selawat terus, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab dia dengar Nabi. Tapi Nabi tu nama Malik bin Nabi kan, orang Tunisia. Jadi Malik bin Nabi ni, dia pernah bercakap, sebab dia ni pemikiran dia lahir pada sekitar fasa-fasa di penghujung banyak negara-negara Islam ke arah kemerdekaan. Tapi dia punya salah satu buah fikiran dia yang sangat baik adalah dikatakan dia menyuruh umat Islam ni supaya membebaskan diri daripada apa? Daripada kelemahan berfikir dan kemalasan watak. Jadi dua perkara lah. Kemalasan berfikir, bukan kelemahan berfikir dan kemalasan watak. Karakter. Yes. So dua perkara ni adalah perkara yang ditekankan kan. Maksudnya itulah hakikat kebebasan ataupun itulah hakikat kemerdekaan yang sebenar. Walaupun jiwa raga kan. Apa beza jiwa dan raga? Raga tu tubuh badan kita lah. Raga kita ni bebas, tetapi kalau kita masih lagi terperangkap dengan kelemahan berfikir tadi kan, dan kemalasan watak, kita ni masih lagi malas untuk berfikir, kita ni masih lagi watak kita ni masih lagi lemah kan, masih lagi tidak menunjukkan attitude, motivasi, ataupun kita tidak mempunyai pendirian dan jati diri yang kuat, maka kita masih lagi dijajah kan. Maksudnya kat sini hari ni kita cakap penjajahan dalam bentuk yang halus, semua cakap macam tu. Tetapi kita tak fikir apakah yang boleh membebaskan kita daripada penjajahan yang halus ni. Dan sebenarnya kempen-kempen kemerdekaan kita pun kita kena revise balik. Adakah pada kata dia boleh membina semangat patriotism kan, semangat patriotisme. Tetapi sekali lagi lah, adakah dia membebaskan kita dari segi pemikiran? Adakah dia membebaskan kita dari segi kemalasan watak tadi, membina watak kita ataupun akhirnya membina karakter kita? Jarang sekali, jarang sekali. Mungkin nilai itu semakin kurang lah kan. Basically itu adalah kempen yang baik kan, pakai bawa bendera Malaysia, nyanyi lagu dan sebagainya untuk membina patriotism kan, membina watak jugalah tu. Tetapi banyak lagi perkara-perkara yang kita kena fikirkan, iaitu dia proses yang panjang. Proses yang panjang ni maksudnya nak mendidik ni supaya kita rajin berfikir ni, dia bukan benda yang singkat. Nak train supaya kita ni ada watak yang bagus kan. Sifat malas tu pun kita tak boleh nak buang kan. Samalah juga dalam kita mendidik anak-anak Rohingya ni. Maksudnya kalau kita nak mendidik anak-anak Rohingya, perkara yang paling penting adalah dua perkara ni yang kita kena build up kan. Pertama sekali, kita kena mengajar diorang, anak-anak ni, untuk berfikir secara kritis, secara kreatif, secara rasional. Nak tak nak kita kena latih supaya dia macam Hajar cakap itu, reasoning kan, supaya dia boleh reason kenapa benda ni berlaku, kenapa benda ni berlaku, dan apa kesan, punca dan akibat, cause and effect. Apa kalau dia buat macam ni, apa akibatnya, apa yang perlu ditanggung.
Itu perlu dilatih. Bagaimana kaedah kita nak melatih mereka macam tu? Kaedahnya janganlah kita terlalu cepat memberikan tindakan ataupun hukuman kepada pelajar-pelajar ni. Ajaklah mereka untuk berfikir dulu. Ajak berfikir dulu. Kita bukan ajak berfikir dalam kelas je. Kita tanya soalan, apa jawapan? Tanya soalan, apa jawapan? Tetapi kaedah mendidik untuk anak-anak kita ni berfikir lagi banyak adalah dalam kehidupan seharian dia. Setiap tindak tanduk kita minta dia berfikir, kita minta dia buat keputusan supaya dia lagi matang. Itu pertama. Yang kedua adalah pembinaan watak tadi. Kemalasan watak. Maksudnya isu yang besar lah kan. Kalau karakter kita ni tak cantik kan, karakter ni banyak lah. Tetapi antara yang ditekankan, kenapa digunakan kemalasan watak Saya pun dah lama tak tak baca karya Malik bin Nabi ni. Jadi saya mungkin miss sikit. Mungkin kemalasan watak ni juga dikaitkan dengan sikap bermalas-malasan juga. Sebab bermalas-malasan ni adalah satu penyakit yang sangat besar kesan dia kan. Sebagai contoh kita bermalas-malasan sebab kita mengambil satu perkara tu sambil lewa. Dan kita rasa benda itu tak penting. Akhirnya dia membentuk watak yang tak progresif tau. Watak-watak yang bersahaja, watak-watak yang santai, watak-watak yang tidak ada rasa urgensi dan kepentingan kan. Jadi kemalasan watak itu perlu diperbaiki. Maksudnya mungkin kena tukar pada kerajinan watak kan. Maksudnya ambil tindakan, ambil inisiatif. Maknanya kita kena latih pelajar kita untuk ambil tindakan. Volunteerism. Cikgu, saya nak tolong cikgu. Cikgu, saya kutipkan sampah. Cikgu, tak apa, saya ni. Bukan untuk mendapatkan kredit, tetapi watak yang dibina kerana benda itu adalah hasil yang lahir dalam diri dia kerana ini tidak betul. Ini tidak patut berada di sini. Ini bukan tempatnya. Atas kesedaran tu dia buat. Contohnya tandas ni kotor tanpa disuruh dibersihkan. Contohnya dia dah tahu tak boleh bising dalam kelas ataupun tak perlu buang masa, dia baca buku. Itu semua adalah satu tindakan yang menafikan kemalasan watak tadi. Jadi itulah yang kemalasan watak ni kita kena fikirlah macam mana kita nak encourage pelajar-pelajar ni supaya dia boleh mengambil inisiatif tanpa disuruh membuat satu kebaikan tanpa mengejar reward. Yang ni kita boleh fikirkanlah macam mana kita nak didik anak-anak murid kita ke arah perkara ni. Jadi saya ingat kita mengambil ibrah kemerdekaan bukan saja untuk pelajar-pelajar kita, untuk diri kita jugalah. Diri kita kan. Janganlah kita bodoh-bodoh je kan. Saya cakap tak boleh terus layan je kan. Sebab apa? Sebab malas nak berfikir. Sebab tu saya saja je cakap tak boleh tadi dekat Nazifah. So tapi dia try, dia cuba justify balik, kata kenapa nak ni. Kita tak habis lagi cakap kan. Okay. So itu maksudnya kelemahan berfikir. Kita kena latih, tajamkan pemikiran kita supaya setiap benda yang kita buat, kita cari buat reasoning, kita cari kenapa kita buat keputusan sebegitu rupa. Dan yang kedua, kemalasan watak, inisiatif dari kita, kuduah kepada pelajar-pelajar kita. Tak rugi untuk kita approach pelajar-pelajar kita tunjukkan contoh kita julu sapu sampah kan, supaya mereka boleh nampak. Okey, supaya pelajar-pelajar kita ni boleh mengambil ibrah dari kita dan buat perubahan. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat Hari Kemerdekaan kali ke berapa? 50? 63. Okey, 63. Bayar tuan tak? Tak. Tuan 60. Okey. Saya buka. Ayah tu video. Saya buka untuk perkongsian. Ada apa-apa nak share sebelum ni? Khadijah. Khadijah mesti ada benda nak cakap. Assalamualaikum. Belakang ni. Saya confused sikit lah tadi. Sebenarnya Malik bin Nabi ni Algeria. Saya dah terfikir tadi Algeria ke Tunisia. Terkeluar Tunisia. Sebenarnya Algeria. Dekat-dekat kan, negara-negara jiran. Dia Algeria. Okey. Dia pakar sosiologi. Tetapi yang menariknya penulisan dia ni dalam konteks dia banyak kolonial punya latar. Dan dia banyak negara-negara Islam lah, sebab dia dari Algeria kan. Jadi
saya sarankan cikgu-cikgu Algeria kan. So kalau cikgu-cikgu nak menghadam sosiologi, contohnya nak ajar pendidikan sosial pada pelajar-pelajar ni, yes. Selain daripada Ibn Khaldun tu lama. Yang latest punya antara yang terbaik adalah Malik bin Nabi. Dia bagus macam mana nak bangkitkan balik pemikiran dan kita punya watak kita lah. Talking about characters kan, I just want to remind all that our Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that the best of human being is the people with best character and conduct. Kan, karakter tu memang dah terlahir dalam diri kita kan, tapi conduct tu adalah pembawaan diri kita kepada orang lain. Ya, itu saja. Terima kasih.